Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita setiap hari Selasa dan Khamis. So, saya Samsul Farhan ataupun lebih dikenali sebagai Sam. Okay, so hari ni kita ada tetamu. So, seperti yang poster yang saya dah buat tu, tetamu kita ialah Encik Syaril Azri ataupun lebih dikenali sebagai, dia banyak nama tau. Ada orang panggil dia Aci, Acai, macam-macam lah. Okay, so kepada yang tak mengenal. Okay, so sebelum saya mulakan, boleh test suara tak? Tak tanya lagi dia dah cakap dengar dah. Baguslah peminat setia ni Muhammad Fadli ni. Ha. Sorry Fadhil. Salah sebut pula. Sorry. Okey, jelas. Nampak tak tanya lagi tu, baru nak tanya. Okey, terima kasih kepada bagi respon. Okey, so sebabkan dah respon awal, so kita boleh teruskan lah. Okey, so saya kena bagi tahu dulu kenapa saya jemput Syaril Azri ataupun Aci lah. So beliau merupakan saya punya classmate dulu masa kat UTM Skudai. So kita orang start daripada UTM, actually daripada tahun asas lah sampailah UTM. So 5 tahun kita orang berkenalan dekat UTM. Jadi kenapa saya ajak dia sebab dia pengalaman dia dalam bidang survey ni, terutamanya dalam offshore ni sangat luas lah. Boleh katakan habis belajar je terus kerja sampai sekarang. So kalau boleh katakan pengalaman dia dengan saya, jelas. Okay, boleh katakan pengalaman saya dengan Syaril Azri ni hampir 12 tahun lebih lah dalam bidang survey. Cuma saya dari darat, so Syaril Azri daripada laut lah. Okay, so untuk tidak membuang masa, sebelum kita invite kita punya guest hari ni, saya nak tunjukkan sedikit video. Tetamu kita pun tak tahu saya dapat mana video ni. So kita layan dulu video ni, lepas tu kita jemput kita punya tetamu. Okay, alright, enjoy dulu.
Alright. So macam mana guys? Kita tak nampak muka dia langsung kan? Kita tengok dia pegang kamera je. Dia buat kerja ke tak guys? Mungkin dia ketua lah kat situ. Dia bagi arahan je. Right. So kita boleh jemput kawan kita, sahabat saya, Syaril Azri. Hai, Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Manalah dapat video tu. Aduh. Bila kau buat tu video tu? Itu video tu rasa 2018. Masa tu dekat Taiwan. Projek apa kita tu buat sebenarnya? wind farm operation. Cuba cerita sikit. Apa benda yang kau buat tu? Okey, sebenarnya itu lah projek macam tu jadi jarang-jarang lah kita pakai kapal kecil. Rasa 10 tahun sekali je kot jadi benda-benda macam tu. Tu yang boleh ambil video. Biasa kalau naik kapal-kapal besar memang tak dapat tu. Naik kapal kecil tu boleh lah ambil video kan. Okey Cik, sebelum tu Cik, sebelum kita start dulu, boleh tak kenalkan diri sedikit latar belakang lah. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, saya Syahril Azri bin Ismail. So orang panggil Aci lah dulu daripada UTM Aci. Lepas tu masa kerja pun nak tukar nama kepada Azri pun tak boleh. Orang budak-budak UTM juga kerja sama lah. So panggil Aci juga. So sampai sekarang melekat Aci. So graduate pada UTM daripada dulu tahun asas dengan sains komputer dengan Pak An lah. Dengan Sam. Oh sorry salah sebut nama Lepas tu masuk UTM graduate sebagai survey. Lepas tu terus masuk offshore lah. Masa offshore tu pun sebenarnya sekali interview dengan Pak An sekali ni, dengan Sam sekali kan. Tapi itulah. Tapi jangan cerita tak kesempatan. Okey, tutup. Lepas tu itulah saya seorang je yang sampai offshore ni sampai sekarang. Itulah dia. So sekarang ni dah daripada 2008 itu yang kita ambil belajar 2008 so sampai sekarang 2021. So 13 tahun lah sampai sekarang kan. Alhamdulillah. Betul. Masih bertahan. Cik, alright. So sedikit pengenalan lah daripada Aci. Kita panggil Aci je lah, senang kan. Alright. So total dah 12 tahun lebih lah offshore ni kan. Tak pernah langsung kan buat selain daripada offshore. Maksudnya tak pernah tiba-tiba terjebak dalam topo ke, title ke, utility ke, tak pernah langsung? Memang tak pernah kan. So nak kata untuk survey punya skill tu sebenarnya tak banyak yang kita pakai sebab sini lebih kepada software. Antara skill yang banyak pakai survey adalah jacket installation lah. Bila pakai jacket installation itu barulah pakai skill untuk pasal tight level, lepas tu yang untuk leveling apa semua, itu je baru pakai survey punya skill. Lain semua lebih pada software and navigation. Right. Kau sekarang kat mana? Atas kapal ke? Sekarang dekat atas kapal, sekarang dekat Qatar lah. Kat Qatar. Projek apa? Kalau boleh cerita sikit, kalau tak confidential lah. Simple je, projek apa? Projek ni tak ada apa, ni projek cuma pipeline inspection. So pipeline inspection ni macam company, dia setiap tahun dia ada assurance punya pipeline lah. So kita nak pastikan pipeline satu Qatar ni aku buat untuk projek untuk Qatar Petroleum punya projek. So kita check semua pipeline ni, pastikan pipeline ni okey lah. Okey, dia tak ada, dia punya anode dia okey, lepas tu tak ada bocor ke apa kan. So kalau ada bocor kita akan report pada klien, lepas tu dia akan suggest lah nak tukar section pipeline ni ke, nak repair ke, ada tambah anode ke apa kan. Macam tu lah. Alright, okay Acik. So actually kita buat borak-borak surveyor ni, actually aku tak bagi kau soalan sebelum kan? Tak ada bagi soalan kan? Sebab memang tak nak bagi soalan. Kita nak spontan je. Sebab tu kita panggil borak. So kalau kau harap kau maafkan aku lah. Aku dah stalker kau punya Facebook. Aku dah keluarkan banyak gambar daripada Facebook kau. So kalau kau tak keberatan, kau boleh ceritakan sedikit lah. Okay, aku share dulu. Alright. Okay, aku share dulu. Okay Cik. Ni orang macam ni. Okay. Sekejap mana kau Sekejap. Macam mana aku nak bagi? Sekejap boleh lah. Aku tak tahu kenapa kita tak ada dulu. Okay, right Cik. So first kenalkan dulu ni siapa? Oh, ini isteri aku yang tercinta lah, Nur Wahidah binti Musa. So dengan anak aku ada 2 orang anak. So anak kembar lah, lelaki dengan perempuan. So sekarang masuk
umur 6 tahun, nanti tahun depan 7 tahun lah. So nanti tahun depan nak pindah bulan 11 ni pindah KL kot, pindah KL nanti. So nak bawa satu family tu pindah KL, jumpa kat KL nanti. Pada yang So tak masa tahu ni gambar masa raya lah. So pada yang tak tahu Acik dapat anak kembar betul je? Betul. Alhamdulillah. Okey Cik. Ni cerita gambar ni. Oh. Sama ni. Aduh. Ceritalah. Okey, so alalang cerita gambar ni nak tanya, memang mula-mula dulu memang kau minat survey ke macam mana Cik? Macam mana kau boleh terjebak dalam bidang survey ni? Sebab yang aku tahu gambar ni bukan dalam bidang survey. Cuba kau cerita sikit pasal gambar ni. Ini sains komputer ni. Oh, Isham ni ada sini. Oh, banyak. Tengok ni dah jadi license surveyor. Betul. Okey, so Syaril dekat sini. Mana aku? Cuba cari aku kat mana. Aku pemalu, aku tak suka dengan kamera. Kejap. Takkan kau belakang Hafiz kot? Belakang Hafiz Okay, so Cik, sebab kan actually platform ni kita nak macam tujuan aku ialah khas untuk fresh grad ataupun orang yang baru nak dalam bidang survey ni lah. So kalau kau boleh share sikit, sebenarnya awal-awal tu memang kau minat survey ke ataupun sebenarnya kau ambil apa sebenarnya bidang survey ni? Macam mana sampailah sehingga hari ni bagi aku kau antara orang yang hebat lah dalam bidang offshore ni sebagai surveyor. So cuba kau cerita starting kau bermula pada mana? Okay, dia sebenarnya starting tu sebenarnya betul lah macam habis PM kita terus je masuk matrix mana yang lepas kan. Tapi lepas masuk matrix tu dapat masuk sains komputer lah, sains komputer. So nak kata minat sains komputer tu tak adalah minat sangat, tapi dia minat bila kita buat projek tu menjadi terus jadi betul orang semua puji-puji jadi suka pula projek buat program kan. So masa tu dengan Pak An lah, kita dua orang tak adalah hebat kan, tapi biasalah kat sains komputer. Tapi lepas tu kita masuk degree tu sebenarnya untuk first option sebenarnya aku pilih punya sains komputer. Itu first option. Lepas tu nombor 2 baru surveyor UTM. Tapi rezeki kat UTM lah. So jadi surveyor UTM. So nak katakan macam mana boleh kerja offshore. Dulu gambar lama ni. Kau cerita je. Aku lain gambar. Dulu tak terfikir pun nak kerja offshore. Memang tak pernah terfikir. Tapi masa tu dekat UTM tu macam ada interview Fugro. So interview tu satu kelas pergi. Lepas tu aku macam fikir, kenapa semua orang nak pergi Fugro ni? Kenapa semua orang nak kerja offshore? Masa tu kan. Ingat semua pergi masa tu kan. Lepas tu roommate Megat apa semua pergi. Lepas tu masa pergi tu 10 orang terpilih untuk next interview dekat KL. So tak sangka aku antara salah seorang yang terpilih 10 orang. Daripada 10 orang tu interview tu dia pilih lagi 5 orang saja yang terpilih. So antara 5 orang terpilih tu akulah. So dapat masuk Fugro kan. So dekat situ barulah kita check. Apa kenapa nak masuk. Kejap. Boleh. So masa tu baru terfikir kenapa orang nak kerja offshore sangat. Lepas tu rupanya pasal ni tengok boleh tahan juga kerja offshore ni. Masa tu barulah start minat apa semua. Sebenarnya asalnya memang tak minat. Lepas tu boleh termasuk dan tapi sebenarnya yang dulu kan, tapi sebenarnya ada efek tau, sebab dulu kan kita sains komputer. So bila kita sains komputer, bila kita masuk survey, kita belajar survey, lepas tu bila kita kerja, company macam ada kelebihan. Macam bila sains komputer, kita punya pemahaman tu lebih sikit tau. Kita nampak program-program ni macam mana dia berjalan apa semua. Lepas tu kebanyakan company aku awal-awal ni ambil aku sebagai data processor lah, multi-beam processor. Tapi aku tetap nak jadi surveyor, so aku jadi surveyor. Tapi pemahaman dari segi dia punya knowledge software dia apa semua lagi banyak lah daripada orang lain. So bagus juga lah belajar sains komputer dulu. Bagus lah. Right. So ini gambar kita punya Kemauko kan? Kemauko ni. Kapira. Ramai kan? Betul. Ramai semua ni pergi interview ni. Cik, ni gambar bila Cik? Adakah ni gambar company pertama ataupun ni detik-detik awal masa nak ceburi bidang offshore ni? Ni antara gambar yang paling awal lah. Ni kerja dekat company offshore geosurvey. So ni first company Malaysia lah kerja. Ni awal lah company Malaysia kerja.
Ini lama ni kawan-kawan ni. Ni masa Okay. awal, memang masa awal-awal kerja ni. Company offshore ni. Okay, so mungkin ramai orang tak tahu offshore ni sebenarnya kerja apa yang diorang buat sebenarnya? Apa benda yang kita sebagai surveyor, apa benda yang kita buat dekat offshore sebenarnya? Macam dekat land ni kita tahulah ada orang buat topo. Kat offshore ni apa tugas surveyor sebenarnya? Okey, dekat offshore ni bahagian yang kritikal adalah masa nak mobilize kapal. Mobilize kapal ni maksud dia kita nak set up kapal. So masa mobilize ni itulah masa tu je kita pakai skill survey kita. Masa tu kita pakai total station. Masa tu kita nak buat GPS verification, gyro calibration, lepas tu MRU calibration, lepas tu kita nak check USBL punya calibration, semua calibration pada peringkat permulaan nak set up kapal tu. Itu yang paling penting lah. Lepas tu bila semua calibration ni dah siap apa semua, bila kapal tu jalan, kita just tengok monitor je. Kita just manage ni, bagi tahu kapal nak pergi mana, pergi point mana, nak pasang platform dekat mana, nak pasang pipeline kat mana, apa semua. Yang kritikal adalah permulaan je. So lain semua just kita bagi arahan dekat captain je, nak pergi mana. So tak ada apa. Maknanya, kita memang duduk kat bridge lah. Maknanya mob dengan demob tu lah yang paling letih, yang paling banyak kerja lah. Betul? Betul. Kalau company yang biasa-biasa, company kecil-kecil ni biasa dia akan mob, demob. Dia panggil mob lah. Kita mobilize, lepas tu demobilize. Tapi kalau company besar-besar, barang dia memang dah siap. So kita datang memang relax. Memang tak ada apa pun. Memang relax. Memang dah lama tak buat kerja ni sebenarnya. So ada beza lah. Ada beza kapal lah. Kalau kapal tu kecil, memang kita buat A sampai Z. Kalau kapal tu besar, benda tu dah memang ada kat situ lah. Betul. Memang tu. Biasa kalau kapal kecil lah kita mob demob. Tapi kalau kapal besar depend pada company. Biasa kalau company Malaysia biasa mob demob lah. Tapi kalau company tu memang dah ada memang company tu dah ada kapal sendiri kan. Kapal sendiri biasa memang alat dah fix lah. Dia biasa kapal yang charter, ada orang charter. Macam ni kan, gambar ni aku tengok bulan 7 2008. Kita grad 2008 juga. Kau memang terus kerja lah? Bro, masa ni hari grad kan. Grad tu aku atas kapal ni lah. Kan, betul tak? Aku tengok ni kita konvo bulan berapa? 2008 ni lah? Betul. Ini masa konvo betul. Masa konvo ni aku atas kapal. Yelah. Sebab tu lah kau ada, kau ambil jubah, kau ambil gambar hari lain kan? Okay Ji, ni cerita sikit ni. Apa benda yang kau kena buat kat atas kapal selain daripada kerja hakiki kau? Adakah kau kena buat macam safety apa-apa ke? Macam ni apa? Apa aktiviti dia? Ini macam dia setiap bulan ada macam training untuk safety drill. So training untuk safety drill, dia akan buat drill. Lepas tu kita akan kumpul kat master station. Lepas tu kena pakai itu semua. Lepas tu nanti dia akan buat contoh-contoh kalau macam orang tu sakit nak angkat macam mana apa semua. So ni saja je volunteer lah. Budak-budak ni biasa ni. Masa tu awal kerja kan. So kita jadi mangsa kan. Sekarang tak ada lah, silap lah. Right. Okay, so inilah company pertama kau kan? Okay, ini company pertama, Offshore Works. Masa ni pemilihan nak pergi Norway, masa ni ada kerja sikit masa ni. Menarik. So guys, saya pun pergi interview tempat yang sama tapi tak dapat. So rasanya 10 orang pergi interview, saya seorang je tak dapat. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi masing-masing ada rezeki dia lah. Allah dah tulis dah kan. Betul tak Cik? Betul. Lain. Tengok kan guys, selain daripada dorang pekerja merantau ke negara orang, dorang pun dapat juga ada masa rehat lah. Masa rehat tu maksudnya kalau berhenti. Cuba cerita sikit Cik. Kalau berhenti korang selalu pergi mana? Apa yang korang buat? Berapa hari yang selalu korang duduk kat satu tempat? Okay, biasa kalau sebenarnya kita pergi sehari, balik sehari ya macam tu. Tapi kita boleh request kalau nak stay lama. So boleh request stay lama tu, dapatlah jalan-jalan mana satu dunia ni kan. Macam gambar ni masa ni nak cakap AUV ya sekarang. Macam mana? Okay, sebenarnya gambar ni masa ni kita ada ni macam masa ni kita orang antara 9 orang yang terpilih untuk belajar AUV. AUV ni Autonomous Underwater Vehicle. So dekat Norway, kita ambil course dekat Norway jadi pilot untuk AUV. So kita 9 orang terpilih untuk belajar ni selama 2 bulan ikut dekat Norway. So masa tu kita duduk kat bandar Horten. Belajar dekat bandar. So hari Jumaat, Sabtu, Ahad cuti. So Jumaat, Sabtu, Ahad tu memang kita jalan-jalan lah duduk. So ni masa ni kita main ski lah apa semua kan. Short lah. Yalah. So setiap tempat tu memang banyak ni lah. Betul.
So benda yang aku paling jealous korang bila offshore ni dapat berjalan lah. Rata-rata aku tengok korang jalan. Asyik ambil gambar je. Tengok guys. Inilah antara kelebihan lah. Kelebihan kalau kita dapat merantau, penat-penat kerja kat kapal. Okay, macam ni Cik. Apa benda ni sebenarnya? Kerja apa sebab? Okey, inilah yang tadi yang aku gambar tadi yang kita jalan dekat Norway tu, kita belajar untuk benda ni lah, AUV ni. So AUV ni dia macam satu kapal selam mini. Masa tu tahun 2009 ni macam yang teknologi ni yang terbaru sangat kat dunia ni. So benda ni dia boleh pergi sampai 5,000 meter water depth untuk cari, dia untuk buat mapping mapping bawah dasar laut dalam untuk buat mapping. So masa tu itulah aku antara 9 orang Malaysia yang terpilih untuk pergi Norway untuk belajar pasal AUV ni. So tapi AUV ni masalah dia masa tahun 2009 tu job dia terlalu sikit. Dekat Malaysia ni masa tu aku dapat pergi job dia 2 bulan je, 2 bulan. Lepas tu aku sekejap aku tak dapat pergi lama. Tapi lepas tu job AUV ni banyak masa yang MH370 hilang tu. Masa MH370 hilang inilah dia cari pakai AUV ni. Masa tu job AUV baru banyak. Masa ekonomi down, MH370 hilang masa tu kita pakai AUV ni cari sebab dia laut dalam kan. Masa tu baru banyak job AUV. Macam ni apa job scope kau? Okay, masa ni survey juga tapi dia akan stop in the middle of operation sebab dia nak buat ini dia panggil coring coring ni dia nak ambil sampel tanah. So maksud dia bila kita buat survey kan kita dah buat mapping. So bila kita dah buat mapping tu kita kena ambil sampel tanah. So sampel tanah ni senang dia buatlah apa-apa jenis boring apa-apa jenis silinder ke apa, dia campak dekat laut, dia campak dekat dasar laut, lepas tu dia ambil sampel tanah. Lepas dah ambil sampel tanah, dia check dia nak check sedimen tu. Sedimen ni macam mana permukaan dia jenis clay ke, jenis mud ke apa semua sebab dia nak akan letak platform dekat situ. So sebab tu kita nak check dulu sampel tanah. Tadi check sampel tanah lah sebenarnya. Faham. Sampling ataupun coring lah Betul, sampling tanah. Zaman-zaman muda. Cik, belakang ni apa Cik? Boya ke peluru pandu? Inilah yang aku kata, ini kapal selam mini. Ini yang digunakan untuk cari MH370 masa tu. So cari daripada company mana? yang pakai ni. Ini company Kongsberg dekat Norway. Okey, tapi company OGS dia beli benda tu lah dekat Norway. So kita orang daripada Norway tu kita belajar macam mana cara pasang benda tu, lepas tu bawa dekat Malaysia. So kita orang run dekat Malaysia lah untuk projek tu. Faham. Macam ni dalam kapal ke Cik? Ini dalam kapal ni. Gambar apa? Gambar aku Wah, tu gambar aku Ni apa? Tengok bola Bola ke? Walaupun aku tak nak bola ikut ada orang ni layan dia bola. Itulah kena follow lah kan. Kita dah masuk kat tempat orang kan. Kena follow lah. Okay Cik, ini gambar kau kahwin. Saja je share. So masa ni memang kau senang dapat cuti ke? Sebab mungkin kat luar sana nak tahu juga kalau kita offshore ni kita boleh pilih cuti ke, kita bergila-gila ke atau macam mana? Okay, dia offshore ni ada beberapa keadaan. So kalau kerja dengan company, biasa kalau sebenarnya ikut kita sebenarnya, tapi kalau kerja dengan company biasa ada rotation lah. So contohlah kalau macam ni nak kahwin bulan 6 kan, nak kahwin bulan 6 lepas tu kita fikir lah. Contoh setahun tu biasa kalau company dia 5 ke 6 bulan kerja lah. Kira 6 bulan kerja, 6 bulan cuti. Maknanya sebulan kerja, sebulan cuti, sebulan kerja, sebulan cuti. So kita pandai lah buat rotation tu. Kalau nak kahwin bulan 6 tu kira awal bulan 5 tu dah balik lah. Dah balik minta cuti lama sikit lah, boleh je ikut kita. Tapi itu kalau kerja dengan company. Tapi kalau kerja freelance, freelance ikut kita lah. Kalau freelance nak kerja ikut kita. Kalau kita nak duit, kita kerja. Okay, pasal kalau kerja dengan company kita ada basic. Sebab tu yang kita kena ikut masa dia. Tapi kita boleh lah kawan-kawan sikit yang orang faham lah kita nak kahwin. Tapi kalau freelance kita tak ada gaji. Kita tak ada basic. So gaji kita bersave per day lah. Dia bayar harian gaji kita kalau freelance. So kalau kita nak kerja, kalau tak nak kerja tak apa. Tak ada masalah. Tengok so, macam kau pernah kerja makan gaji, kau pernah bekerja dengan company, kau pernah kerja sebagai freelance kan? Bila start kau start freelance? Maksudnya dah berapa tahun pengalaman lepas tu kau lompat ke freelance? Okay, awal dulu habis kerja sorry guys sebab dia kat atas kapal, internet dia tak berapa okey. Okay. So kerja rasa 2 tahun lebih 2 tahun
tak sampai 3 tahun. Lepas tu aku buat freelance. Freelance tu banyak dekat Belgium, Denmark, France. Lepas tu dekat Middle East. Lepas tu aku masuk company Singapore. Company tu base UK tapi dia ada branch kat Singapore. Masuk company, kerja balik dengan company lah. Kerja balik dengan company sampai tahun 2016. Lepas tu 2016 ada krisis minyak dunia kan. 2016 ada krisis dunia, masa tu kena diberhentikan, lepas tu masuk buat freelance. Freelance lepas tu banyak dekat Taiwan dengan Middle East lah. Taiwan, Middle East. Lepas tu ada dekat Malaysia sikit. Sampai sekarang lah freelance. Sampai sekarang. Oh, maknanya kau pernah freelance, lepas tu kau pernah kerja balik, lepas tu kau freelance balik? Betul. Oh, okay, aku baru tahu. Cik, alright. So mungkin ramai nak tanya kan, saya datang tak kenduri Aceh? Macam mak ganja aku. Oh, ni kau datang sekarang ni dah pakai kod ni kalau datang aku kahwin ni. Actually masa saya datang kenduri Aceh tu, saya advance lah. Kahwin awal, dah ada anak seorang. So masa kat UTM dulu, semua orang ada girlfriend. Saya seorang tak ada girlfriend. So last saya yang kahwin awal. Ada. Okay, next. Right. So kebanyakannya boleh katakan kau kerja depan komputer ke macam mana je? Majority memang depan komputer, kita tengok je. Tengok ni. Okay Ji, memang kita tengok komputer. Makanan kat atas kapal macam mana sih? Sedap tak? Senang cari makanan halal? Okay, nak cakap pasal makanan memang dia ikut negara lah. Kalau kita dekat Middle East memang senang lah, tak ada masalah. Makanan dia memang halal lah. Tapi kalau kita dekat luar negara, kat Europe ke, dekat negara lain, itu dekat Taiwan pun susah juga. Taiwan, China pun makanan halal tu susah sikit lah. So makan sayur je lah. Tu makanan susah lah. Makanan ikut negara. Ni kat mana? Ni kalau ada sebelah tu, okay, ini dekat Thailand. Gila lah, power lah kau punya ingatan. Betul, ini dekat Thailand. So Thailand, sebab kat Thailand ni makanan dia tukang masak, ada seorang tu nama dia Bruce. So Bruce tu memang orang Malaysia, so dia masak semua halal lah. Lepas tu lagi pun kapal tu dia under chef from Thailand. Tapi ramai orang Malaysia, sebab okay, kapal tu kapal Singapore, so dia halal. Alright Cik, so waktu lapang kan, macam kau cakap tadi, ada yang 6 bulan kerja, 6 bulan balik, ada yang sebulan kerja, sebulan balik. So waktu kau balik Malaysia ni, apa yang kau buat selain daripada kau jumpa isteri kau lah? Adakah ini aktiviti yang kau selalu buat? Alah, ini ikut kawan-kawan lah naik motor kan. Tapi kawan dah expert, kita tak expert kan. So kita jalan corner sikit, dah hancur motor dah. Aduh. Ini tak rezeki ni. Aduh. So biasa kau buat apa kalau waktu cuti kau rehat je lah, rehat, jalan-jalan, pergi hotel? Ada berniaga sikit lah, ada kedai dobi sikit, so kita jaga kedai dobi lah, itu je lah. So tapi memang ada, so setiap kali balik tu memang biasa aktiviti tu penuh. Aktiviti tu macam biasa belajar lah, belajar marketing lah, belajar property, kita belajar banyak belajar, lepas tu uruskan kedai apa semua. Okay Cik, aku tertarik dengan satu posting kau ni. Tiba-tiba kau, pada 2015 lah, kau ada buat, kalau aku bukan surveyor, kadang-kadang terfikir gak kalau aku bukan surveyor, apa aku nak jadi. Adalah pekerjaan sikit-sikit yang aku dah kaji memang best untuk orang makan gaji. Antara list dia, property agent, insurance agent, salesman. Lepas tu list yang aku nak buat, dobi, trader, online business. So masa ni apa yang kau fikir? Kau macam nak berhenti daripada offshore ataupun kau nak buat dua-dua serentak? Kenapa kau buat posting ni? Apa yang kau terfikir? Adakah kau dah bosan dengan offshore ataupun kau rasa dah penat ataupun apa? Okay. Sebenarnya post ni sampai sekarang aku masih buat ni benda ni. Okay. So benda apa ni kau fikir masa ni? Soalan tak bagi tahu memang soalan bonus. Okay, sebenarnya macam ni sebab kita offshore ni best lah dia tu. Orang kata dari segi gaji dia memang best lah apa semua, tapi masalah dia setiap pro tu ada dia cons dia apa semua kan. So kat sini masalah dia kerja offshore ni adalah kau tak ada masa dengan family apa semua kan. Lepas tu tapi dia antara bagus dia kerja sini, sebenarnya kerja sini senang.
cuma masa je. Sebenarnya kita kerja ni untuk masa je. So masa tu tak dapat kembali orang kata kan. So itulah kita fikir kan, bila nak bersara ni kan, nak bersara kena dapat satu income, tapi tu akan sebab masalah kita macam bila kita dapat gajinya ni, kita nak dapat income yang dapat beat gajinya ni, tu susah sikit apa semua. Tapi memang kalau boleh nak berhenti lah. Walaupun best macam mana pun, kalau boleh nak berhenti lah sekali. Yang paling penting masa lah dengan family kan. Betul tak? So itu yang terfikir buat benda-benda tu. So ini antara kerja yang kau buat masa kau kat darat lah kan? Training Betul. Training kan? Ada buat training untuk Dobi lah, Dobi Landary apa semua kan. So cik, maknanya nak bagi tahu orang kat luar sana yang muda-muda ni, bila kita kerja offshore ni, kita kena ada satu matlamat kan. Kita tak nak kerja benda ni selama-lamanya sebab kita tinggalkan family. So mungkin daripada orang enjoy terlalu banyak dengan duit yang banyak tu, yang kerja kat offshore nak bandingkan dengan darat ni, mungkin orang boleh allocate untuk business ke kan. Ada benda yang orang kena plan lah. Betul tak? Betul. Dia setiap kerja tu dah ada pro and cons lah. So kalau orang kerja darat, bagus dia. Kalau orang kerja makan gaji, bagus dia. Dia punya statement gaji cantik. So statement gaji cantik, kita boleh beli macam-macam pakai loan bank apa semua. Tapi kalau kerja offshore, statement gaji tak cantik. Dia gaji banyak pun tapi statement gaji tak cantik. Kita tak dapat nak properkan gaji tu. So macam orang offshore ni nak beli rumah tu antara satu masalah besar lah, sebab kita tak ada gaji yang fix apa semua kan. So okay, so tapi antara cara lain bila kerja offshore ni, bila dah dapat gaji tu, kita kena manage lah duit tu. Sama ada macam aku buat bisnes lah, aku ada buat, bila cuti tu memang aku buat Dobi Landary lah. Kita buka Dobi Landary, buka cawangan banyak kan kat satu Malaysia kan. So adalah income lain, kena ada income lain lah. So income ni antara satu jalan keluar lah. Mana tahu income ni satu masa akan dapat beat income offshore. So masa tu dah boleh bersara lah. So kena buat dua-dua lah. Kalau boleh buat dua-dua, satu bisnes satu ni, ataupun tak kisahlah buat trading ke, jual property ke apa semua kan. Tapi at least buat dua-dua lah, jangan buat satu benda lah. Aku setuju je, tapi sebenarnya bukan offshore je tau. Walaupun kita kerja kat darat ni, kalau kita contohlah kita freelance, kita ada projek, time tu projek banyak kan, sebab kita business ni ataupun freelance ni tak sentiasa ada projek. So masa kita ada duit banyak tu, kita kena beringat lah, kita kena simpan, kita kena buat planning lah dengan duit tu. Jangan kita terlalu enjoy sampai kita nanti bila masa kita terdesak, kita tak ada benda yang kita nak buat, ataupun simpanan kita pun berkurangan kan. So macam ni guys, ini gambar Syaril, Aci dia video call family dia lah raya pertama. Betul tak Aci? Aku baca posting kau. Ni masa raya pertama. So ini antara cabaran dia lah. Kalau kita duduk kat luar, kalau kita freelance macam Syaril cakap tadi, freelance ni kita bergantung pada ada kerja, ada duit. So kadang-kadang kita terpaksa korbankan family kita lah untuk kita nak cari duit. Kalau makan gaji ni lain lah dia punya cara dia. Okay. Right. So macam-macam lagi lah. Kalau nak tunjuk gambar ni banyak lah. Okay. Nampak macam enjoy je kerja ni kan? Enjoy kerja? Dia relax lah, relax. So enjoy lah ni. Okay lah, dia enjoy. Cuma kita enjoy dengan orang sama je lah. Tengok ni, dia video call dengan family masa ni offshore kan? Offshore, semua offshore ni. Right. So itu je surprise untuk kau ceritakan pasal gambar. Okay, so ini baru soalan yang betul tau. Okay, baru nak start tanya soalan. Okay, boleh kita tanya. Okay. Alright. Okay Cik, soalan dia, apa sebenarnya tugas-tugas orang offshore surveyor ni, dan apa dia punya, macam kalau orang baru nak masuk bidang ni, dia start daripada apa sampailah paling top sekali apa dalam bidang offshore ni. First, apa tugas hakiki? Yang kedua, apa dia punya tangga career path untuk offshore surveyor? Okay, career path dia dia offshore ni tugas dia sebenarnya main tugas dia adalah navigation. Kita navigate kapal. Ataupun bagi positioning. Kita jaga bagian positioning. Apa yang mengena dengan positioning, GPS ke, dia underwater ke, ataupun vessel punya surface position ke apa. Itulah survey. Contoh kalau kapal, kita bagi tahu kapal ni kat mana. Kapal ni nak pergi tempat ni. Untuk nak pasang platform ni, dia kena letak platform tu dekat point sini, dekat titik ni. So dia kena letak dekat titik tu. So itu kerja kita. Betul, bila dah letak dekat titik tu, kita kena bawa masuk diver ke ROV kita itu kira macam subsea navigation lah. So dekat bawah laut tu kita bagi position dia. Kena ROV kita nak pergi kat sini, point sini. So basically kita bagi position lah. Kita main dengan position.
Tapi sebelum bagi position tu macam biasalah, sebelum tu kena buat calibration lah. Semua alat kita kena calibrate dulu. Pastikan calibrate. Dia beza surveyor dengan orang lain adalah surveyor dia tahu apa yang dia buat. Dia tahu yang orang nampak kita je senang klik. Tapi orang tak tahu kalau ada problem tu macam mana. Macam mana sebenarnya surveyor ni pasal macam mana nak problem solving. Kau nak solvekan problem tu. Itu je beza surveyor dengan orang lain. Kalau kau tak tahu tu, kau bukan surveyor. Okay, so career path dia. Okay, career path dia mula-mula kau start dengan sebagai trainee surveyor. Lepas trainee surveyor kau jadi surveyor, lepas tu jadi surveyor, jadi senior surveyor. Lepas jadi senior surveyor kau jadi party chief. Lepas jadi party chief kau jadi client lah. Client lepas tu kau jadi end client apa semua. So the end dia biasa client lah. Faham. Cik, macam orang yang baru nak masuk kan, benda-benda yang kau cakap tu bagi aku complicated lah sebab aku bukan bidang offshore. So benda tu adakah dia beri training ataupun dia letak je kau dengan group senior-senior ni kau belajar sendiri? Itu biasa memang belajar sendiri lah, tapi dia biasa on job lah, biasa. Okay, tapi kalau nak start kerjaya sebagai surveyor memang kena pergi company lah. Pergi mana-mana company kat Malaysia ni, lepas dah masuk company Malaysia, diorang akan provide, bukannya diorang provide training, dia provide on job training. Dia bagi letak je kat offshore, lepas tu belajar lah kat sini nanti dia ajar apa semua. Memang kena start dengan company lah, jangan start through freelance. Pasal kita bukan apa, pasal kita surveyor ni alhamdulillah memang setakat ni nama surveyor satu dunia ni memang orang kenal orang Malaysia. Sebab kita surveyor memang kita ramai orang Malaysia dah. Orang Malaysia mengharumkan nama Malaysia dekat luar negara. So alhamdulillah setakat ni surveyor, sebab tu surveyor kita banyak job dekat luar negara, dekat Europe, kat Middle East apa semua. Kalau dia dengar banyak, kalau agensi dia tanya dia nak survey orang Malaysia ni, orang Malaysia. So tapi kena belajar betul lah, jangan kita takut juga ada orang bawa masuk tiba macam dia tak. Kena jaga nama baik Malaysia lah. Sebab tu kita orang untuk offshore memang kita special. Sebab kita nak pergi negara mana-mana memang senang. Even hari tu COVID, orang lain tak dapat nak keluar negara. Tapi untuk survey offshore memang kita senang nak pergi luar negara. Memang tak ada masalah. Sebab nama kita memang cantik luar negara untuk survey. Maknanya rekod kita sebagai Malaysia surveyor ni memang popular ataupun high demand lah. Boleh katakan dia punya demand dia tinggi lah berbandingkan negara lain. Ya, betul. Surveyor daripada Malaysia memang demand dia sangat tinggi berbanding dengan negara lain. Memang sangat tinggi lah, betul. Malaysia yang tertinggi lah. Kalau orang kata 1 sampai 10 tu, rank 1 sampai 10, Malaysia nombor 9 per 10 macam tu, memang paling tinggi. Bagus. Okay cik, soalan kedua kan, nak masuk dunia offshore ni, kita kena bersedia dari segi apa cik? Macam tadi kau dah bagi tahu dah, kena independent dengan problem solving kan. Apa lagi yang kita kena ada kat diri kita untuk kita kena bila kita dicampak dekat offshore ni, dunia offshore? Okay, satu itulah kena fit dah satu kan. Satu kena fit, lepas tu lagi satu mental. Kena fit lah. Fit tu macam mana? Fit tu macam mana? Cuba cerita. Tak kena fit pasal pasal nak pergi offshore ni ada training dia. Kita kena pergi BOSET, basic offshore training apa semua. Nanti kena masuk helikopter, lepas tu helikopter tu dia kena pusingkan, so kita tenggelam atas bawah 180 degree, air masuk kepala apa semua. So kena ada training tu lah. So training tu kena fit. Lepas tu kena faham lah kalau dunia offshore ni dia bukannya macam darat. Kadang-kadang ada masa kita terlepas hari-hari special. Contoh kadang raya apa semua. Kadang ada orang yang kahwin pun terlepas, tu ada orang yang macam nak beranak, bini nak bersalin pun terlepas kan. Memang ada lah, tapi benda tu jarang jadi. Kalau benda-benda itu yang penting, biasa jarang sangat lah jadi, tapi pernah terjadi lah. Jadi so mental kena kuat lah, Lepas tu lagi tu sekarang ni COVID. COVID ni satu masalah yang sangat besar. Bila COVID ni, kalau COVID ni contoh kita kat laut kan, kita kat negara orang, tiba-tiba macam isteri sakit kena COVID ke apa semua kan, kita tak dapat nak balik terus. Sebab untuk nak balik, diorang kena arrangekan kita punya helikopter. So helikopter datang bukannya setiap masa, helikopter mungkin 2-3 hari sekali dia tengok tempat. Ada yang balik by helikopter, ada balik by kita kena pergi port apa semua. So bila dah naik helikopter, lepas tu kena buat COVID test dekat negara sini dulu. Lepas tu dah COVID test kena tunggu result, baru dapat flight ticket balik Malaysia. Lepas tu dah balik Malaysia kena tunggu lagi 14 hari quarantine apa semua kan.
So kita punya benda-benda penting ni kena dah bersedia lah, bila dah masuk offshore dah kena bersedia kalau terlepas benda ni kan. So otak tu dah bersedia. Sebab ada orang yang Faham. macam lama sangat atas kapal betul, macam bila jadi macam ni, mak dia meninggal apa semua tapi dia tak sempat balik, dia jadi gila terus. Memang ada jadi. Memang ada Ada jadi. Itu baru kawan jadi. Ada. Dia jadi gila pasal mak dia meninggal apa semua. Dia dapat balik tapi masa dia balik tu lambat. Ambil masa 5 hari sebab tunggu helikopter. Lepas tu kena buat COVID test dekat sini, Qatar ni. Lepas tu balik. Lepas tu masa dekat Qatar ni dah macam jadi tak betul sikit. Tu memang ada. So benda-benda macam ni kena ni. Memang ada. Baru je jadi bulan lepas kat kapal ni. Bergemang bulu roma aku. Sebab maknanya persediaan ni bukan dari segi basic kita, knowledge kita, skill kita. Kita kena bersedia mental yang paling penting kan. Kita kena bersedia yang apa-apa benda penting mungkin kemungkinan besar kita dapat balik. Itu yang paling penting aku rasa. Betul. Sebab COVID ni susah. Macam dulu okey lagi. Dulu kalau kat luar negara apa semua, kalau apa jadi, diorang terus medevac terus naik helikopter pergi ni, lepas tu terus naik flight pada hari sama. Hari sama kita balik. Lepas tu sampai Malaysia kita dah terus balik. Tapi sekarang mana ada, sekarang COVID kan. So bila COVID ni memang kena mental tu kena kuat. Wow. Ada orang komen, best kan offshore surveyor ni. Ni Afifi bukan Pih Jaya bukan? Tak tahu kan. Tapi kawan Facebook lah. Okay Cik, thank you Cik. Banyak benda yang baru aku tahu lah. Macam contohnya surveyor Malaysia ni antara yang hot stuff kan. So sangat bangga lah. So kita harap land surveyor ni pun akan jadi surveyor yang menjadi, orang kata apa, kan banyak juga land surveyor yang ada kerja dekat Dubai, dekat Qatar, yang dekat darat lah. So kita harap surveyor kat Malaysia ni kualiti dia boleh setanding dengan luar negara ataupun lebih baik lah, supaya kita bawa nama baik Malaysia kan. Right. So Cik, apa cabaran dalam dunia dunia offshore ni? Cabaran maksudnya dari segi kerja tu. Apa cabaran yang kau rasa macam cabaran yang paling susah lah yang kau pernah hadapi sepanjang 12 tahun? Antara dia macam communication. Ada tak cabaran dalam communication? Kau kena pandai BI tak? BI kena pandai lah. Tapi macam aku terus terang, aku memang BI memang tak pandai. Tapi macam kita, kau cakap straight to the point, macam point-point yang penting, sebab kita tahu point-point tu memang tak ada masalah, boleh je. Even aku tak pandai BI boleh jadi party chief, boleh jadi klien apa semua, tak ada masalah, boleh je. So apa cabaran? Apa cabaran lain? Communication, BI. Lepas tu cabaran lain, kadang-kadang dia banyak letak pasal job. Okay, surveyor ni okey. Apa beza surveyor dengan bidang lain? Surveyor ni antara satu bidang kontraktor. Kita kontraktor lah kira. So kita antara survey ni antara bidang yang job dia sangat banyak. So so contohnya kalau kita nak buat, contoh kita nak cari gali minyak, contoh kita nak cari tempat tu, nak tengok ada minyak ke tak. So mula-mula dia panggil surveyor, kita datang. Lepas tu kita buat survey, kita akan towing, side scan, seismic, kita akan buat tu di-seismic lah, apa, geophysical survey apa semua, kita buat tu untuk nak cari tempat tu ada minyak ke tak kan. Lepas tu kita bagi geophysical, tu survey. Lepas tu kita dah jumpa minyak, lepas tu kita panggil rig datang, nak panggil rig, bawa rig pun surveyor. So surveyor bawa rig tu dekat tengah laut, lepas tu kita nak drill tengah-tengah tu, itu nak bawa rig kerja surveyor, lepas tu nak drill tengah laut pun surveyor, bagi tahu point mana nak drill untuk nak cari minyak tu apa semua. Lepas tu nak bawa keluar rig pun kerja survey. Lepas tu bawa platform, nak install platform pun kerja surveyor. Lepas dah install platform, nak pasang dia punya pipeline, letak pipeline daripada platform ni kepada platform ni, itu pun kerja surveyor. So surveyor ni job dia banyak. So masalah kita adalah balik pada soalan, masalah kita adalah job tu terlalu banyak. So kadang company campak je kita kat mana, lepas tu kita tak tahu job tu apa, tapi kita tahu kita surveyor, kita punya kerja adalah bagi navigation. Apa point yang dia nak suruh kita letak, itu je. So basic dia sama, kita bagi dia position. Bagi position nak letak kat mana, betul ada calculation sikit-sikit apa, main dengan software sikit. So cabaran dia, company akan campak kita kat apa saja kerja. Pasal kerja kita tak spesifik, kerja kita banyak. Tu yang surveyor memang kerja non-stop, memang tak pernah putus lah offshore ni. Maknanya kita tak boleh pilih lah kan. Maknanya macam kau cakap tadi, aku menarik yang kau cakap macam kontraktor kan. Sebab kalau kita kerja kat bidang construction pun sama juga. Surveyor ni, bila klien minta point kita kena bagi, minta level kita kena bagi, apa benda lah klien minta kita kena bagi. So beza dia offshore ni duduk atas kapal ataupun duduk atas platform je, betul tak? Betul. Okay. Kita tak duduk platform lah. Platform kita tak pernah duduk kat platform. Platform tu biasa kita pasang platform tu.
Kita pasang, bawa Asyik. platform, pasang, tu kerja kita. Lepas dah siap tu kita ciao lah, tak ada apa. Kerja kita nak Maknanya install yang permulaan. Okay, contoh lepas kita dah letak pipeline tu, lepas tu ada buat maintenance apa semua. Maintenance maksud ni maintenance buat ni yang job aku buat sekarang. Ini pipeline inspection. So kita ini untuk maintenance lah. Sama maintenance apa semua. Lepas tu dah habis buat tu, setiap tahun kena buat balik survey. Pipe ni betul ke tak. So survey ni job dia memang terlalu banyak scope. So cabaran dia adalah kita hantar job yang kita tak tahu tapi kita tahu basic kita adalah survey. So nanti faham lah kalau orang lama tahu lah. Maknanya bila kau hantar kena pergi job tu, kau kena bersedia dengan apa sajalah. Maknanya kau kena independent, kau kena explore sendiri, betul tak? Kau tak boleh mengharapkan orang ajar kau. Betul. Kena okay. Tapi kalau kita faham kerja kita, kau bagilah macam mana pun apa kau dapat buat punya. Kena faham lah kerja kita. Faham? Yang penting basic tu kan. Basic maknanya dari segi accuracy, dari pergi fundamental ni semua kita kena power. Faham? Korang kalau ada soalan kau boleh tanyalah. Ni Syarif yang baru masuk, terima kasih. Dah 18 orang ni. So ni Syarif Azri, pengalaman dia punya kepakaran dia dalam bidang offshore surveyor lah. Dah hampir 13 tahun. Ada yang kerja dengan company, ada yang freelance, sampai sekarang dia freelance lagi lah. So kalau ada soalan kau boleh tanya je. Okay, apa ni? Lepas ni boleh panggil Dimensional Control Survey pula. Ni, itu kena main Haizul lah. Haizul budak-budak DC lah. Haizul, kan. Right. So soalan yang seterusnya, kalau boleh share sikit kenangan manis dan pahit dalam dunia offshore. Kenangan manis Okay. Antara kenangan manis lah, pernah kerja satu company tu masa tu. Okay, kita ada juga kapal yang sangat best, memang besar apa semua, memang mewah, terlalu mewah. Tapi kita ada juga kerja yang kapal yang sangat teruk. Biasa ada kapal kecil kita kerja, lepas tu makan pun memang sangat teruk. Kita orang memang tak boleh makan dengan ombak besar, memang hari-hari muntah apa semua tu kan, selama sebulan. Lepas tu masa tu nak raya, tak dapat raya masa tu kan. Lepas tu memang teruk lah, kapal tu memang teruk, memang terlalu teruk. Lepas tu macam mana, lepas tu tiba-tiba dia bagi tahu last day 1 hari sebelum raya tu semua orang dapat balik raya. Meleleh air mata, padahal raya biasa je. Tapi masa tu rasa aduh, best betul lah. Tu kenangan manis lah. Lepas tu antara kenangan manis tu lah. Antara kenangan manis lagi, masa tu kita ada training dekat Norway. So dia pergi negara orang ni, pergi selalu tapi nak pergi berkumpulan tu jarang. So yang pergi kat Norway tu paling best lah, pasal kita pergi group by 7 orang group. So dapat jalan sana sini apa dengan kawan-kawan, kita plan sana sini. Itu kenangan manis lah, sebab jarang jadi. Biasa kita jalan dekat negara orang ni kita seorang. So biasa sebenarnya nampak kan, kadang nampak orang offshore ni pergi negara ni, nampak tu ambil gambar selfie seorang kan. Tapi sebenarnya sunyi seorang-seorang. Dia yang best kalau pergi group baru best, betul Faham. Right, menarik. Okay Ji, pada pendapat kau macam mana nak jadi seorang offshore surveyor yang berjaya? Maksudnya yang bagus lah. Apa ciri-ciri yang kau nampak kalau kita ada benda ni, kita dapat membezakan kita dengan surveyor-surveyor yang lain? Apa benda yang patut ada untuk nak menjadi seorang offshore surveyor yang bagus? Okay, untuk nak jadi offshore surveyor yang bagus, dia sebenarnya macam ni lah, macam orang-orang datang jadi surveyor aku kan. Jadi surveyor aku. So bila orang tu datang, kita dah tahu dah orang ni, okay, aku tak kisah kalau orang tu datang, orang tak pandai ke apa, aku tak kisah kalau tu. Tapi dia ada inisiatif, yang penting inisiatif. Contohlah, macam contoh aku kan, kalau aku pergi job, aku tak tahu ni job apa semua. Tapi kita ada inisiatif, kita salin, kita bawa komputer, kita tanya kawan-kawan apa semua tu, inisiatif. Yang penting kalau orang tu ada inisiatif, so automatik dia akan pandai. Yang penting ada inisiatif. Kalau kau tak ada inisiatif, kau buatlah apa saja semua, kau takkan berjaya tu je. Ini dalam semua bidang sama lah. Yang penting ada inisiatif nak belajar. Kalau tak ada inisiatif nak belajar, itu masalah besar. Macam aku handphone ni memang ada note, lepas tu aku memang ada satu kertas dengan pen. Memang kalau apa-apa tak faham, tulis. Benda tak faham, apa cakap orang tak faham pun, tulis. Kita ada inisiatif. Inisiatif tu yang ni, itu yang bezakan kau macam mana kan? Orang dengan okay, tapi kau kena ada inisiatif. Tu. Sebab bila kau jumpa orang, kalau orang ni, okay, macam aku jumpa ada surveyor ni, kau datang, kau tak tahu job tu. Kalau tak, laptop pun kau tak bawa. So kalau laptop tak bawa, nampak sangat kau tak ada inisiatif, kau tak pernah pergi job tu. Lepas tu kau belajar pun tak ada, laptop pun tak bawa, susah lah. Lepas tu aku ajar kau, lepas tu kau tak nak ikut cakap aku apa semua. So
Okay, dia inisiatif lah, senang cerita inisiatif lah. Kena ada inisiatif. Faham. Kalau orang ada inisiatif, kalau tak pandai pun menjadi pandai. Walaupun macam aku kerja offshore, memang aku terus terang memang aku tak pandai. Aku memang tak pandai, tapi kita usaha. So bila kita usaha, kita pandai, kita buatlah ni, kita test tu, test ni apa semua. Ni kalau kau tak pandai, kau diam je, tu satu masalah besar lah. Inisiatif tu penting lah. Betul. Aku Nak setuju dengan kau cakap tu. Macam aku dulu pun bila aku outstation, sebelum aku start kerja, aku akan explore alat dulu. Sehari sebelum aku akan test. Kalau ada masalah sebelum, patutnya kita tahu sebelum, bukannya masa kita nak start. Nanti sebab bila kita dah mula tu baru kita ada masalah, semua orang bergantung pada kita, betul tak? Betul. Macam kita sebagai kita leader, lepas tu kadang contohlah benda basic lah, datang total station datang total station. Lepas tu total station tu brand apa je, sebab total station sekarang dah modern, so aku pun dah tak tahu macam mana. So sebelum datang tu kita dah tanya itu brand apa semua, so kita dah tengok kat YouTube macam mana cara tu. At least yang benda dia nampak simple, tapi kalau kau tak tahu benda tu, nak on pun tak boleh. Itu je. Faham, betul. Sebab sekarang dunia senang kan, kau search ke YouTube semua boleh keluar. So tak jadi masalah lah. Dulu kalau kita nak belajar, kita kena cari senior. Sekarang macam-macam benda lah kita boleh cari sendiri. Muhammad Afif ni kau tak kenal ke? Dia cakap kenangan manis saya bila campur dengan Tuan Syaril. Tante dia pernah naik dengan kapal dengan kau. Oh, okay. sorry bro. Ini Afif. Kau boleh cakap Afif. Oh, sorry. Fifi. Afif. Okay. So sorry bro. Aduh, ingat takkan tak ingat bro. Ingat. Kita kan sama dekat Miri hari tu kan. Kau ni takkan tak ingat. Aku gurau-gurau je bro. Aci ni dia zaman belajar dulu aku kenal kan. Ramai orang kenal dia tak kenal orang tau. Orang famous macam tu. Sebab tu aku rapat dengan Aci sebab dia famous. So bila aku kawan dengan Aci, ramai lah orang kenal. Lepas tu dulu kawan perempuan ni pun ramai. Tu aku kawan dengan dia. Gurau. Okay, last soalan Ji. Orang lain tak ada tanya soalan. Nak tanya boleh tanya last soalan untuk kita punya tetamu. Ada masa depan tak offshore surveyor ni? Sebab tadi actually sebelum start benda ni, saya ada temu bual sikit lah dengan Syaril. Syaril kata, cerita lah Cik yang kau cerita tadi pasal job punya demand sekarang. Ada masa depan tak offshore surveyor? Okay, untuk offshore surveyor. Okay, dia punya career path macam dia tengok orang lah. Ada orang macam dia tengok apa kita punya objektif. Macam objektif aku memang bukan nak bersara, aku nak ada bisnes, tapi aku nak pergi offshore tu mungkin pergi setahun, sebulan, 2 bulan je tu. Macam pergi setakat yang nak skill tu, nak asas skill lah. Sebulan, 2 bulan tu. So aku nak, masa depan aku nak buat bisnes, tapi offshore ni sebagai sampingan je. Itu objektif aku. Tapi kalau nak teruskan sebagai offshore tak ada masalah, sebab offshore ni sebenarnya kerja senang, tak ada apa. Betul satu masa mungkin career path dia, kita tengok career path dia, surveyor, senior surveyor, lepas tu client jadi end client apa semua. So kalau dah jadi client, kalau contoh kita kerja sampai kita jadi end client company luar negara apa semua kan. So masa tu kerja dah tak banyak, kerja mungkin setahun mungkin 2-3 bulan, tapi gaji dia memang contoh sebulan punya kerja dah cover setahun punya gaji apa semua. So masa tu kerja dah senang. So kalau nak teruskan sebagai surveyor pun tak ada masalah. Betul. Dan lagi satu untuk macam aku cakap, survey Malaysia ni memang buat masa ni demand dia sangat tinggi. Contoh 2016 masa tu krisis, memang kita ada masalah, tapi alhamdulillah masa COVID ni kalau tengok banyak perniagaan tutup apa semua kan. Aku pun agak terkejut lah masa COVID, tengok bisnes lingkup tu orang ada perniagaan pun habis. Even orang yang kerja secure dekat company besar-besar Malaysia pun semua dah kena berhenti apa semua. Tapi offshore tak sangka, offshore ni lagi banyak. So the COVID ni bagi peluang untuk orang-orang offshore lah. Itu pun satu benda tak sangka lah. So nak cakap pasal masa depan tu, buat masa ni alhamdulillah ada lah. Untuk sebab surveyor ni bidang dia terlalu banyak. Untuk survey offshore ni dia punya bidang dia sangat banyak. So memang kerja tu memang tak pernah putus untuk surveyor. Lepas tu dan Malaysia offshore Malaysia ni bawa nama memang mengharumkan nama Malaysia, sebab tu kita senang keluar negara. So masa depan offshore surveyor tu memang ada lah, tapi dah masa depan janganlah kita target survey, kita jadilah klien ke apa semua kan, jawatan yang tinggi lagi. Faham. Maknanya Cik, kalau tujuan aku banyak buat live waktu sekarang ni ialah sebab PKP. So nak isi masa banyak orang lah waktu PKP ni dengan benda-benda yang sharing macam ni. So maknanya boleh dikatakan berbalik pada tujuan asal aku buat ni ialah sebab MCO. Maknanya offshore ni MCO tak terkesan lah Cik. Memang job makin banyak, surveyor yang kurang.
MCO ni memang kita tak ada terkesan. Kita job lagi banyak masih MCO. Tapi masalah dia adalah orang yang dah pergi dia tak balik-balik. Itu masalah. Okay guys, so maknanya Cik, macam mana orang-orang kat luar sana yang student, macam mana diorang kalau kata nak mulakan career, diorang patut apply kat mana Cik? Ataupun macam mana diorang nak memulakan career? Okay, dia boleh mulakan career, kena first kali memang kena kerja dekat company Malaysia lah. Company Malaysia. Antara company Malaysia, Maju Geohydro, dulu offshore work tapi offshore work dia tak ada. Ni Origenic, company Sapura, Hurricane. Company Hurricane. Oh, Hurricane pernah kerja dengan tu kan? Okay, Hurricane. Apa lagi company? Kau pernah kerja dengan Hurricane kan? Pernah kerja Hurricane. So rasa dekat Malaysia antara 4 company ni biasanya aku jumpa apa semua, biasa orang nak kerja offshore memang start dengan 4 company. Biasa ada beberapa company, ada lagi beberapa company lain tapi aku tak tahu sangat sebab aku dulu OGS kan. So tahu company ni kompetitor dia je. So memang kena start dengan mana-mana company local Malaysia. Lepas dah company local Malaysia, barulah kita boleh cari, kau nak teruskan boleh lah, teruskan jadi manager apa company Malaysia, ataupun kita boleh teruskan company luar negara ataupun freelance lah kau nak. Okey lagi. Tapi nak start memang company local Malaysia tu je lah. Faham? Nak start, habis belajar, kerja dengan company lokal, tambah pengalaman, cari ilmu, kena ada inisiatif kan. Apa benda yang tak tahu, salin semua, explore. Dalam masa yang sama baru kita fikir sama ada kita nak naik career path dekat tempat yang sama ataupun kita nak jadi freelance. Betul tak? Betul. Macam aku pilih freelance sebab aku dah ada business. So memang aku dah ada business. So memang nak fokus 100% business tu yang. So dia tengok career path lah. Career path. Lepas tu lagi tu yang tadi lupa ada tertinggal sikit. Ni apa yang boleh. Okay, dia tak semestinya kerja company local Malaysia. Boleh je apply luar negara. Ada je, ramai je orang Malaysia yang kerja company luar negara sebagai trainee kan. Awal-awal kerja dah luar negara kan. Tu tengok nasib lah. Tapi cubalah try je lah apply. Banyak company. Apa antara company luar negara yang popular yang orang Malaysia selalu apply je? Mungkin kau boleh bagi sikit 1-2 yang aku tahu, yang biasa aku dengar Fugro, yang aku selalu dengar lah. Betul, Fugro, Oceaneering, Subsea 7. Schlumberger jarang lah survey. Kalau Schlumberger kalau buat 3D seismic boleh Schlumberger. Ada Schlumberger. Ya, Schlumberger Western Jiko lah, Tapi company 3D ni macam sekarang ni macam dah kurang sikit pasal diorang dah pakai seismic untuk ni, dia tak buat 3D. Dah kurang sikit je 3D. Alright, Cik. Okay. Okay Cik, kita dah hampir sejam dah. Kalau boleh bagi sepatah 2 patah kata kepada orang kat luar sana sebagai penutup ataupun merumuskan dunia surveyor ni, apa yang kau boleh bagi nasihat kat orang luar sana? Okay, nasihat satu adalah itulah, kalau nak kerja jadi survey ataupun nak apa-apalah semua company apa semua, dia tak kisah kerja tu kerja apa, tapi yang penting bila kerja tu kerja betul-betul lah, buat betul. Kerja tu jangan bila kerja tu rasa kita salah career ni apa semua, sebenarnya salah lah. Dulu macam aku terfikir kat 2016 kan ekonomi tengah down, fikir alamak kenapa lah aku jadi surveyor, kenapa aku tak masuk kerja government lah apa semua. Masa tu fikir tu kan. Tapi last kali tengok bila COVID ni kerja kita ada, so kita kena percaya pada rezeki lah. Setiap kerja tu ada dia punya pro and cons tu, tapi yang penting bila kerja tu fokus betul-betul lah kerja kan. Dia jangan rasa rezeki tu salah, rezeki tak pernah salah alamat. Kita yang tak ada kat alamat tu. Kita yang tak ada kat alamat tu. Biasa kerja tu dah betul tapi kena fokus lah betul-betul kerja tu. Macam survey ni, alhamdulillah setakat ni survey Malaysia ni memang orang fokus, sebab tu kita mengharumkan nama Malaysia kan, sebab tu. So kita senang, memang kita orang memang nak pergi luar negara memang senang kan. So tapi harap semua orang macam tu lah, semua siapa yang surveyor baru nak jadi tu kerja tu lah. Gitu je. Faham. Alright. Okay Cik, terima kasih sebab luangkan masa hari ni temu buat. Actually dah nak ajak dah lama dah kan. So hari ni kebetulan Acik free, lepas tu kebetulan hari ni pula internet okay kan, sebab dah nak masuk port kan. Masuk port ni.
Dalam support. So terima kasih sebab luangkan masa sharing sekungkur apa saya harap apa yang Syaril Azri share ni dapat sedikit manfaat lah pada yang kat luar sana yang terfikir nak masuk dalam bidang ni. So sekali lagi terima kasih Haji. Nanti kita boleh ni lah contact macam biasalah. Nanti balik kita boleh jumpa Boleh, tak ada masalah. Pergi KL biasa, ni jumpa ni. aku pindah KL lah lepas ni. Pindah KL ni. Settle down terus lah. Settle down. Okay. Sebab saya Syaril duduk Johor dekat Bandar Baru Uda. So saya selalu kalau pergi Johor je akan jumpa dia lah. Pergi makan ke apa ke macam tu lah. Ni kita punya classmate seorang lagi, Syafizi. PG. Ni roommate ni, ex roommate ni. Aku punya roommate jugalah. Roommate aku sama-sama Okay, so thank you Cik dengan sharing ni. Harap dapat halalkan lah sharing ilmu yang yang 13 tahun dalam bidang survey ni. Ni seorang lagi kau punya klik. Sophie. Ni sama-sama kerja ni dulu. Sama-sama insurans apa semua. Itulah, terima kasih. So kita harap kita punya batch ni, classmate kita tak berpecah lah. Kita berkawan sampai bila-bila kan. Sebab walaupun masing-masing ada bidang masing-masing, tapi kawan tetap kawan. Sebab jangan kita cari kawan kita bila kita ada masalah je, betul tak Haji? Betul. Ni seorang lagi, kereta Wira kau ada lagi tak Haji? Wan Haizul. Ingat lagi Wira Orange. Semua classmate dah masuk ni. Baru masuk. Okay. Okay, so terima kasih pada yang support. Okay Cik, itu saja daripada ni. Terima kasih atas sharing, terima kasih masa yang diberi. Aku doakan supaya kau punya berjaya dalam kerjaya apa saja yang kau buat, tak kisahlah bisnes ke, kerjaya ke dalam keluarga. Semoga dipermudahkan. Nanti balik terus Roger lah, kita boleh jumpa kat mana-mana. Okay? Boleh. Okay, terima kasih je. Nanti kita jumpa Pak ni, otak ni. Nanti kita Roger kat mana Alright. So aku nak tutup live ni. Terima kasih je. Assalamualaikum. Okay, sama. Waalaikumsalam. Alright. Okay guys. So terima kasih kepada Syaril. So kesimpulannya guys, banyak benda baru yang saya tahulah. Sebab saya dah habis ke? Dah sejam je. So banyak benda barulah yang Syaril share tadi, yang saya rasa macam benda barulah saya tahu. Sebab saya dulu berminat tapi saya tak tahu apa benda yang kena buat dekat offshore. Yang kedua, benda yang paling saya suka ialah saya tak tahu pula Malaysia ni, surveyor Malaysia ni, orang kata nama yang kalau katakan surveyor Malaysia je terkenal dekat luar negara. Orang jadikan sebagai apa, macam kalau kau surveyor Malaysia, orang akan jadi pilihan utama lah. Itu yang saya dapat tahu daripada Syaril tadi lah. So saya sangat bangga kan. Kita ingatkan Malaysia ni banyak benda lain je, macam sukan je hebat. Rupanya dari segi surveyor pun tersohor juga kat luar negara. So saya harap kepada graduate kat luar sana ataupun orang yang nak masuk dalam bidang survey ni, kita jaga-jaga nama Malaysia kita. Jangan bagi orang lama-lama dah buat power-power, lepas tu kita bawa busuk nama negara kita. Okay? Apa saja bidang yang kita buat, kita kena buat yang terbaik. Okay? Baru masuk. Nanti boleh tengok recording Thank you for sharing. Thank you for sharing Ashi. Alright. So sebelum kita habiskan live ni, saya nak share satu video. Harap Aci tak marah lagi. Selalu banyak surprise ni. Okay. So saya akhiri live saya pada petang ini. Terima kasih yang pada join hari ni. Terima kasih yang komen. Okay. Kita buat shout out. Terima kasih kepada Muhammad Fadli, Fadhil, Syafizi, Ahmad Afifi, Hadi Jalil, Muhammad Faiz, siapa lagi, Muhammad Sofi, Wan Haizul dan lain-lain, Mr. Hendrik dan lain-lain yang join daripada tadi sampai sekarang. So terima kasih atas support. So kalau yang tak sempat, yang baru join, boleh tengok balik recording. Banyak benda yang menarik sebab saya rasa tak banyak orang sharekan bidang offshore ni, ataupun kita dengar ni pun bukan dari segi education, kita dengar dari segi pengalaman, dari kira kacamata seorang surveyor tu sendirilah. Okay, so saya akhiri live saya dengan satu video sebagai penutup. Harap Aci kita tak putus kawan. So kita layan dulu video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Aci, buat sini. Say something Aci. Biasa je, lompat bangun. Masih teman kan?
Can do it. Never satu. Come on, Ci. Come on, Ci. That's my boy. Ulai. Nak panjat pun. Kaki dia. Relax. Not the one. Oh, biasa je. Jangan bagi dia kena. Allah Akbar. Come on, Cik. Yes. Relax. That's it, my boy. Yes. Bagi dia. Ambil kau belagak kan. Masih lagi bunyi. Belagak tak ingat. Yes. Ni masalah orang belagak ni. Usaha yang terakhir. Yang video cam. Tak boleh tipu. Tak boleh tipu. Terus. Kita buka mata dulu. Dia tak boleh tengok. Okey. Bagi preview saya berfikir lagi nak kita nak. Lama. Masa dah tamat. Baru nak tak habis lagi belagak. Dah kantul lah tadi nak belagak lagi. Yelah kita percaya. Lah. Oh ada bang. Ya. Tak takut. Okey. Baik punya geng. Well, kalau aku jadi Mamat ni aku campak ni sekali lagi. Okey. Senyum geng, senyum. Video lagi. Ya, very easy. Very easy. Malaysia boleh. Malaysia boleh kau.